Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan bulan Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, maka Allah Ta'ala mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, dengan kita berpuasa kepada Allah Ta'ala, kita mengharapkan puasa kita dengan penuh keimanan dan pengharapan supaya Allah Ta'ala memberi balasannya terbaik, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Beruntung dan bertuah bagi mereka yang menjaga puasanya dan menyempurnakan puasanya dengan terbaik. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-26. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-41 sehingga 43 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anak-anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihani olehnya. Dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang yang ditenggelamkan oleh taufan.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-41 sehingga ayat 43 surah Hud ini dengan menyatakan kata majreha diambil daripada kata jara yang bermaksud perjalanan atau pelayaran. Manakala kata mursaha diambil daripada kata rasa yang bermaksud berhenti atau berlabuh. Kedua-dua perkataan ini menunjukkan waktu dan tempat. Firman-Nya, Inna Rabbi, yang bermaksud sesungguhnya Tuhanku. Dan ini merupakan ucapan Nabi Nuh AS yang diabadikan di dalam ayat ini. Seterusnya kalimah bunayya adalah bentuk tasghir, perkecilan dari kalimah ibni yang bermaksud anakku. Bentuk itu antara lain digunakan untuk menggambarkan kasih sayang. Kerana kasih sayang biasanya tercurah kepada anak-anak, apatah lagi yang masih kecil. Lafaz itu digunakan untuk menggambarkan kemesraan seperti kisah Nabi Muhammad SAW menggelarkan salah seorang sahabat baginda dengan nama Abu Hurairah yang asal perkataannya adalah hirrah yang bermaksud kucing. Terakhir adalah kalimah illa marrahim. Sebahagian ulama memahami kata illa kecuali. Ia seakan-akan memberi makna tidak satu saat pun tempat yang dapat melindungimu sama ada gunung atau selainnya kecuali satu tempat, iaitu tempat dirahmati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat itu adalah bahtera ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-41 sehingga ayat ke-43 surah Hud ini dengan mengesahkan bahawa Nabi Nuh AS menyuruh mereka yang naik ke dalam perahu dengan membaca basmalah sambil naik ke dalamnya kerana dengan kudrah Allah Subhanahu Taala yang mengizinkan untuk berlayar dan berlabuh. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Hasan Ibn Ali bahawa Rasulullah SAW bersabda, umatmu akan dipelihara dari bencana karam apabila mereka menaiki perahu dan membaca Bismillahi Malikir Rahmanir Rahim. Bismillahi Majreha wa Mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ketika Nabi Nuh AS naik ke dalam perahu, sebelum perahu berlayar, baginda melihat seorang anaknya yang derhaka duduk di satu tempat yang agak jauh darinya mengasingkan diri dari ayah dan saudara-saudaranya. Maka Nabi Nuh memanggil lalu berkata, wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam bahtera dan janganlah kamu menggolongkan diri ke dalam golongan orang yang binasa. Baginda berbuat demikian kerana atas dasar kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kemudian anaknya menjawab yang dia akan pergi ke bukit untuk menyelamatkan diri dari banjir besar ini. Mendengar jawapan itu, Nabi Nuh AS berkata, wahai anakku, pada hari ini tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah yang telah ditetapkan terhadap orang kafir, melainkan orang yang dirahmati olehnya. Allah yang dapat menyelamatkan dan melindungi seseorang, dan Allah telah menjadikan kapal untuk melindungi para mukmin dari bencana karam. Ketika Nabi Nuh AS berbicara dengan anaknya, air telah mula naik sekelip mata. Maka terpisahlah Nabi Nuh AS dengan anaknya yang ditelan air banjir besar itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, mentafsirkan ayat ke-41 sehingga ayat 43 surah Hud ini dengan menyatakan makna mendalam bagi ayat ini adalah jika kita telah membiasakan diri berjihad di jalan Allah yang telah ditempuhi oleh para rasulnya yang mengorbankan segala tenaga dan fikiran, melihat betapa besarnya cabaran yang dihadapi, maka timbullah keraguan. Adakah benar perkara yang telah dijanjikan Allah? Begitulah keadaan Nabi Nuh, orang yang beriman yang bersama baginda menghadapi kesusahan, namun pertolongan Allah dijanjikan belum tiba. Sehingga kadang-kadang timbul duka cita di hati
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah pada ayat ke-36 sebelum ini. Bahawa Nabi Nuh dilarang untuk berduka cita atas ujian yang dihadapi. Seterusnya, isyarat pada ayat ini ialah bahawa kapal telah berlayar di dalam ombak yang tinggi, setinggi gunung, yang memberi gambaran bahawa taufan besar akan berlaku. Maka bumi mula tenggelam, daratan tidak lagi kelihatan, dan yang tinggal hanyalah kawasan tinggi di gunung-gunung. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab tafsir mereka, Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-41 sehingga 43 surah Hud ini dengan memberikan penjelasan bahawa sesudah selesai membina bahtera itu dan mula nampak tanda-tanda banjir dan taufan akan berlaku, iaitu apabila air sudah melimpah dan menutup permukaan bumi, Allah SWT memerintahkan dan memberikan wahyu kepada Nabi Nuh AS supaya membawa pengikut-pengikutnya naik ke dalam bahtera itu dengan membawa binatang berpasang-pasangan. Dan sesudah itu Nabi Nuh AS mengucapkan selamat sejahtera kepada kaumnya dengan menyebut nama Allah dalam bahtera itu. Sayyid Qutb menyatakan bahawa terdapat cerita dongeng Israiliyat mengenai peristiwa taufan besar ini yang tidak perlu diberikan perhatian. Yang perlu ialah mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Terakhir, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-41 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa setiap gerak-geri aktiviti kehidupan kita yang baik di sisi syarak hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah. Pada ayat ke-42, walaupun seseorang itu merupakan zurat Nabi tetapi tidak menjamin keimanan kerana iman seseorang tidak terkait dengan hubungan darah namun terpancar dari keyakinan di dalam jiwa seseorang. Manakala pada ayat ke-43 membuktikan bahawa sebarang pertolongan adalah datang daripada Allah. Jika dia berkehendak, maka puncak gunung ganam pun akan tenggelam. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-41 sehingga 43 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan tentang kepentingan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memulakan sesuatu aktiviti ataupun setelah selesai melakukan sesuatu urusan, serta berbaik sangka kepadanya di dalam setiap keadaan. Setelah bahtera yang dibina telah siap, Nabi Nuh memanggil dengan penuh kasih sayang dan berharap agar anaknya ikut serta menaiki kapal bersamanya supaya ia turut selamat kerana bimbang keselamatan anaknya. Setelah Nabi Nuh bersama pengikutnya masuk ke dalam kapal dan ia mula berlayar membadai ombak yang tinggi. Kemudian Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan dari siksaan Allah pada hari ini, melainkan Allah yang Maha Penyayang dan menghendaki untuk menyelamatkan seseorang. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang kafir, lalu dia berfirman kepada bumi dan langit, wahai bumi yang telah memancarkan air dari sumbernya, telanlah airmu hingga kering, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Maka air menjadi surut setelah diperintahkan Allah yang Maha Berkuasa. Kisah ini diakhiri seperti apa yang dijanjikan oleh Nabi Nuh AS kepada kaumnya, bahawa orang yang zalim dan melampaui batas terhadap hukum ketetapan Allah serta ingkar kepadanya, mendustakan Rasulnya, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kisah Nabi Nuh ini, antara isu semasa yang berlaku tempoh hari sedikit sebanyak mempunyai persamaan dan penting kerana berkaitan hal ehwal umat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita patut ambil tahu dan peduli, iaitu peristiwa yang berlaku di negara Sweden apabila terdapat segelintir kecil dalam kalangan warganya yang bertindak membakar Al-Quranul Karim yang menjadi mukjizat dan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pegangan suci umat Islam. Perkara ini patut dielakkan dan tidak berlaku kerana menyentuh sensitiviti umat Islam di seluruh dunia. Antara perkara terpuji yang dilakukan oleh pemimpin negara kita adalah membantah dan mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut, dan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil inisiatif bersetuju untuk mewakafkan 1 juta naskah Al-Quran ke serata dunia. Ini secara tidak langsung memberi imej dan gambaran bahawa agama Islam merupakan agama dakwah
yang membawa mesej sejahtera ke serata alam, di samping kita menyatakan batasan sempadan yang perlu dijaga dan dihormati oleh agama-agama lain. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-41 sehingga ayat ke-43 surah Hud ini ialah, pertama, Nabi Nuh AS mengadu kepada Allah tentang kaumnya yang sombong untuk menerima ajaran dakwah baginda. Akhirnya Allah SWT memerintahkan untuk membuat kapal. Arahan tersebut agak menghairankan kerana Allah memerintahkan untuk membuat kapal di tengah padang pasir. Namun bagi orang yang beriman, tidak ada keraguan baginya kerana mereka yakin bahawa setiap perintah Allah SWT pasti ada hikmah di sebaliknya. Kedua, sikap kesabaran yang tinggi dan kecekalan yang jitu yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh AS ketika menjalankan dakwah membuktikan bahawa tugas mengajak orang lain ke jalan Allah tidak dapat dipisahkan daripada menempuhi mihnah dan ujian ketika berdakwah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.